أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas PDPR Online 2021 PKP 3.0 bagi mata pelajaran tajwid tahun 5 SRA Pekan Semenyi bagi tajuk mad far'i yang seterusnya. Baik, sebelum tu Ustazah akan ulang semula pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu mad wajib muttasil. Baik, mad wajib muttasil ni adalah bahagian pertama daripada mad far'i, yang mana mad wajib muttasil ini tergolong dalam bahagian pertama, yakni terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Okey, hukum tajwid yang terbentuk dengan sebab terdapatnya huruf hamzah sebelum ataupun selepas huruf mad, salah satunya ialah mad wajib muttasil. Apakah yang dimaksudkan dengan mad wajib muttasil? Baik, apabila bertemu huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah. Cara-cara nak mengenal dia, yang pertama pengertian dia, iaitu apabila bertemu huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah. Kadar panjang bacaan dia ialah 4 atau 5 harakat, ataupun 4 atau 5 atau 6 harakat. Mengikut penerangan Ustazah nanti, kita akan ketahui bagaimana bacaan yang 4-5 harakat dan bagaimana pula yang dikatakan bacaan 4, 5 dan 6 harakat. Okey, kenapakah dinamakan mad wajib muttasil? Kerana ulama qura mewajibkan mad ini dibaca lebih daripada 2 harakat. Kita dah tahu tadi kadar panjangnya 4 atau 5 ataupun 4, 5, 6. Jadi ulama qura sepakat mengatakan kenapa dinamakan mad wajib muttasil? Kerana mad ini dibaca lebih daripada 2 harakat. Manakala dinamakan muttasil pula ialah berhimpun huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah. Baik. Kalau kita lihat pada slide perkongsian Ustazah ini, kadar panjang bacaan. Okey. Yang pertama iaitu huruf hamzah di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika dibaca dengan wasal. Wasal ni artinya sambung ataupun waqaf. Waqaf artinya berhenti. Contoh, wa yastahyuna nisaakum, 4 atau 5 harakat. Apabila huruf hamzah itu terletak di tengah ataupun di hujung kalimah ketika dibaca dengan wasal, sambung ataupun kita nak berhenti. Jadi dibaca 4 atau 5 harakat. Baik. Yang kedua, kadar panjang dia iaitu 4, 5 atau 6 harakat apabila hamzah berada di hujung kalimah ketika membaca, ketika hendak memberhentikan bacaan sahaja. Contoh, apabila kita nak mewakafkan bacaan sahaja. Okey, jadi akan dibaca 4, 5 atau 6 harakat. Contoh, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Boleh 4. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. 5 harakat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Boleh baca 6 harakat. Pada misal surah Al-Baqarah ayat 144. Okey, terdapat misal-misal lain yang berkaitan dengan mad wajib ini, iaitu apabila alif bertemu dengan hamzah, iaitu abna'akum minas sama ulaika. Manakala apabila waw bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, bisu quru tabu waji. Apabila ya bertemu dengan hamzah, waji'a hani'a mari'a, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan tajuk seterusnya bagi pelajaran tahun 5 PSRA, iaitu pada bahagian mad far'i yang kedua, iaitu mad jaiz munfasil. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian bagi mad jaiz munfasil? Pengertian bagi mad jaiz munfasil iaitu apabila bertemu huruf mad dan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, kadar panjang bacaan bagi mad jaiz munfasil ini juga adalah 4 atau 5 harakat. Okey, dinamakan mad jaiz kerana ulama qurra mengharuskan mad itu dibaca 2 harakat atau lebih. Tetapi mengikut bacaan riwayat Hafs yang kita guna sekarang ni, mad itu dibaca 4 atau 5 harakat. Okey, erti munfasil. Apakah pula pengertian bagi munfasil?
Okey, munfasil bererti berpisah antara huruf mad pada akhir kalimah pertama dan huruf hamzah pada awal kalimah kedua. Okey, itu yang dinamakan munfasil, terpisah. Manakala jaiz munfasil hanya berlaku ketika bacaan wasal sahaja. Maknanya sambung, ketika sambung sahaja, dan apabila kalimah tersebut diwakafkan, diberhentikan pada kalimah pertama, maka hukum bacaannya akan menjadi mad lazim kalimi. Maknanya dua harkat apabila kita berhenti. Tetapi apabila kita wasal ataupun menyambung, maka bacaannya hendaklah dipanjangkan 4 atau 5 harkat. Baik. Kalau kita lihat pada misal-misal yang Ustazah kongsikan dekat sini, iaitu apabila alif bertemu dengan hamzah, hendaklah dipanjangkan 4 atau 5 harkat pada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ma asabahum inna awhayna illa ayyu'minu. Okey, itu apabila alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Cuba kita tengok, huruf mad di akhir kalimah pertama bertemu dengan hamzah di awal kalimah kedua. Itulah dikatakan munfasil, iaitu terpisah di antara huruf mad akhir kalimah pertama dengan huruf hamzah awal kalimah kedua. Okey, kalau misal yang kedua, kita lihat pula pada misal waw bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Qu anfusakum kafaru ila wa kafuru akhirah. Okey, dekat sini kita lihat huruf mad waw. Kalau tadi alif ke atas, yang ini kedua waw. Waw bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Kalimah pertama huruf mad iaitu waw bertemu dengan hamzah dalam kalimah kedua. Akhir huruf mad pada kalimah pertama dan awal huruf hamzah di kalimah kedua. Seterusnya apabila ya bertemu dengan hamzah, inni a'lamu, ya itu berada di akhir kalimah pertama bertemu dengan hamzah di awal kalimah kedua. Itulah dinamakan munfasil. Fi amri minni illa. Baik, faham ya? Setakat Ustazah terangkan pada misal-misal alif bertemu hamzah, waw bertemu hamzah dan ya bertemu hamzah dalam dua kalimah. Okey, baik. Ustazah nak kongsikan sedikit nasyid yang berkaitan dengan mad jaiz munfasil. Bagaimana cara nak mengenal mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil ada 4 sebab. Mari sama-sama kita menghafalnya. Pertama, huruf mad alif, waw atau ya. Kedua, huruf hamzah bertemu dengan hamzah. Huruf mad tadi di akhir kalimah pertama bertemu dengan hamzah di awal kalimah kedua. Ketiga, huruf hamzah, dan yang keempat dalam dua kalimah. Itu cara nak mengenal, cara mudah nasyid, cara mudah nak mengenal hukum mad jaiz munfasil, insya-Allah. Hukum yang seterusnya dalam bahagian mad far'i yang ketiga iaitu hukum bagi mad badal. Okey, mad badal ini juga tergolong dalam bahagian pertama. Terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Okey, bagaimana cara nak mengenal? Jom kita kenal bagaimana dikatakan mad badal. Baik, apakah yang dinamakan pengertian bagi mad badal? Okey, mad badal ialah apabila berkumpul dua hamzah dalam satu kalimah dan digantikan pula hamzah kedua dengan huruf mad mengikut baris hamzah yang pertama. Itulah dinamakan pengertian bagi mad badal. Orang kata tak kenal maka tak tahu, bukan tak cinta, tak kenal maka tak tahu. Kita dah kenalan barulah kita tahu dan mahir mengenai satu-satu hukum ilmu tajwid tersebut. Baik, berapakah kadar panjang bacaan bagi mad badal? Okey, kadar panjang bacaan bagi mad badal ialah 2 harkat. 2 harkat ini bersamaan berapa alif? 2 harkat ini bersamaan 1 alif ya anak-anak, panjang dia. Momentum gerakan jari kita 2 jari, 2 harkat apabila kita membaca pada hukum mad badal. Baik, keterangan pada misal. Okey, apabila kita datangkan misal, insya-Allah kita akan lebih faham. Baik, di sini Ustaz akan terangkan misal mengikut bahagian-bahagian huruf-huruf bertemu dengan hamzah bertemu dengan huruf-huruf sama ada huruf alif, waw atau ya. Baik. Yang pertama, jika hamzah pertama berbaris atas,
digantikan hamzah kedua dengan huruf alif. Jelas Okey, pada misal Adama. Okey, ini misal yang betul misal yang memang tertulis di dalam Al-Quran. Baik, Adama ini asal dia hamzah, terdapat dua hamzah dalam satu kalimah. Ni yang dikatakan tadi dalam pengertian dia. Dan hamzah kedua itu ditukarkan kepada huruf alif. Apabila hamzah bertemu dengan alif, apabila baris atas maka digantikan dengan huruf alif. Okey, faham Asal dia Adama. Asal dia hamzah yang kedua tu mati. Jadi, kita gantikan hamzah yang kedua tu. Berimpun dua hamzah tadi tu. Jadi, kita gantikan hamzah yang kedua itu kepada huruf alif. Kenapa huruf alif? Kenapa bukan waw, bukan ya? Sebab huruf yang pertama hamzah itu berbaris atas. Baik. Yang kedua, apabila hamzah bertemu dengan waw. Jika hamzah pertama berbaris depan, okey, maka kita hendaklah menggantikan hamzah kedua itu dengan huruf waw. Contoh, asal dalam kalimah Resam Usmani dalam Al-Quran, utiya. Okey, asal dia dia berhimpun dua hamzah. Hamzah yang kedua tu mati. Okey, jadi menjadilah ia apabila ditukarkan oleh kerana hamzah yang pertama itu berbaris hadapan, maka huruf mat yang kedua itu hendaklah digantikan dengan huruf waw. Utiya, asal dia utiya. Okey, manakala bagi misal yang ketiga pula ialah jika hamzah pertama berbaris bawah, maka hendaklah kita menggantikan hamzah kedua itu dengan huruf ya. Jadi hamzah bertemu dengan hamzah bertemu dengan ya. Asal dalam Al-Quran imana. Okey, asal dia imana. Tapi dalam penulisan Al-Quran Resam Usmani imana. Asal dia imana. Bertemu dua hamzah, berkumpul dua hamzah, berhimpun dua hamzah dalam satu kalimah. Jadi menjadilah bacaan yang betul. Imana. Faham ya anak-anak InsyaAllah. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.